see my fate, the world and its circular ways. There is no break, no fiery sun allowed to fade. It takes over you. There is no wait. I'm undressed as a butterfly, a static state. Gravity about to break. It takes over you and everything you do. It takes over you and everything you do. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera buat para pendengar kami sekalian. Radio Bukan Sekadar, Radio biasa. Radio biasa. Bersiaran secara langsung dari Grenoble, Perancis. Saya DJ Perancis. Arif. Dan saya DJ Azli. Dan seperti biasa, kami akan bersama anda selama 1 jam. Mulai sekarang berkongsi topik menarik untuk dikepaskan untuk malam ni. Ya, okeylah. Sekarang kan DJ Azizi, Ya. perasan kan sekarang dah masuk musim sejuk. Betul, sejuk sekarang ni, seriously. Sejuk. Salji pun dah start turun kat Grenoble ni. Cuma sekarang cair lah. Ya. Grenoble yang dikelilingi oleh gunung ganang 359 degree ni dah putih melepak pemandangan dia. Betul. Kami di Grenoble ni pun dah tak sabar nak main ski. Betul, ski, DJ ya. Azizi nak main ski lah. Uish, InsyaAllah sikit. hujung minggu ni kita main lah. Betul, InsyaAllah. Lagi 2 hari sebenarnya Ya, memandangkan stesen-stesen stasiun-stasiun de ski pun dah banyak yang buka. Betul tu. Okey, dan kepada pelajar Malaysia di France, jangan lupa keluar dari rumah dengan memakai baju setebal mungkin. Betul, betul. Sebab sejuk di luar sana. Betul, sejuk sangat. Dan nanti anda pula akan jatuh sakit kalau tak pakai baju tebal kan. Betul tak? Dijarik. Ya. Dan kami ingin berkongsi sikit info mengenai RDH. Kepada para peserta di luar sana, anda perlu membayar yuran RDH sebelum 8 Disember. 8 Disember, 8 Disember bayar yuran di RDH sebelum 8 Disember. 8 Disember itu Sabtu ini tarikh tutup dia pula. Masa tutup dia pada 12 tengah malam. Sabtu ni 12 Ya. malam. Okey. Dan Okey. apa lagi Ya, jika anda ada sebarang permasalahan atau soalan, anda boleh kontak Arif France secara terus melalui email atau melalui FB Arif France. Kalau FB Arif France tu jangan lupa like dululah. Ya, kena like Kena dulu. Dan tekan untuk email like pula dulu. Untuk email pula rendezvous divers @arif france.org. Orangj. Oh ya, Orangj lah kalau kat Malaysia tu. Orangj. Okey. Dan so jadi apa lagi kawan So ayolah rebut peluang keemasan ni untuk start kemeriahan RDH nanti. So datang dan rasakan sendirian keindahan pengalaman bersama kami kat RDH dan keseruan kat RDH ni, betul tak? RDH ni sangat-sangat menarik. Sangat menarik. Saya masih Janji lagi menarik. Saya masih lagi teringat ingat semua kenangan dan keseronokan waktu RDH 2011 dulu. Betul? Hush, banyak kenangannya. Okey. Jadi pada minggu lepas kita dah pun bercerita mengenai amalan bersedekah. Kita agak cakap pasal dalam kalangan sahabat Nabi dan sebagainya, tuntutan bersedekah, tips-tips bersedekah dan kepentingan bersedekah. Betul. Dan minggu ini kita nak kongsi topik yang berkaitan juga dengan topik kita yang minggu lepas, iaitu berkenaan dengan 2 buah negara yang tak asing lagi bagi masyarakat dunia. Betul tu DJ RM. Nama negara tu pun dah terpampang sebenarnya kat skrin masing-masing. Tengok kat skrin tu, nampak betul. So jadi malam ni kami nak bicara mengenai solidariti bersama Palestin dan Syria. Ya, bahasa Melayu solidariti. Agak Melayu sikit. Okey. Kenapa kami katakan topik ini tak asing lagi bagi masyarakat kat dunia ni? Sebab bagi masyarakat dunia,
Ya. rakyat kedua-dua buah negara ini menerima tekanan yang dahsyat, sama ada dari musuh yang berada di luar atau dari dalam. Sangat-sangat dahsyat. Maksudnya dia ada musuh kat luar dengan musuh bawah selimut sendiri. Betul, bawah selimut Bawah selimut. Tak, mana ada bawah dua selimut arah ada tu. yang terus terang pun ada. Ya. Betul tu. Kami dua pun dah mengupas rentetan peristiwa yang berlaku pada kedua-dua buah negara ini. Kami akan mengupas. Belum lagi. Itu saya terkejut sebenarnya. Belum lagi. Tak sabar Jared Sabar. Dah, sebab minggu-minggu lepas kita dah sebut-sebut sikit. Betul, kita dah sebut-sebut sikit. Dan kami akan kupas lagi lebih Kupas mendalam. Lagi lanjut. fakta-fakta. Kita bagi angka-angka sikit dan sebagainya. Betul tu. Ya. Sebab peristiwa ni adalah sebuah peristiwa yang membuka mata masyarakat dunia. Kita banyak tengok kat luar sana, banyak orang-orang yang bukan Islam sendiri yang menentang kezaliman yang telah berlaku di kedua belah negara ini. Jadi saudara Azizi, kita nak cerita yang mana satu dulu? Apa kata kita start dengan Palestin dulu nak? Palestin pun boleh. Ya, start dengan Palestin. Tapi sebelum kita mula cerita tentang Palestin apa kata kita dengarkan satu lagu dahulu mengenai Palestin. Of course lagu Okay. Bertajuk Palestine Will Be Free dari Mahezen. So kita harapkan betul-betul Palestine will be free always. InsyaAllah. Kita dengarkan Rada Bekas Kadar. Rada biasa. Palestine will be free. Every day we tell each other that this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. Mother, no father to wipe away my tears. That's why I will cry. I feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart. I never have any doubt that Palestine tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sun's light, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in a blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life and all those other lives? I know that I'm only a child, but is your conscience still alive?
Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. Anda masih lagi bersama kami, Radar, bukan sekadar. Radar biasa. Kita dah dengar tadi. Apa Mahizin cakap? Palestine, tomorrow will be free. Tomorrow will be kita free. kita pun berharap Yeah. tu dia. Berkaraoke pula di Jazzy Bukan kita ya. Bukan semangat sebenarnya. Kita pun berdoa insya-Allah esok Pasti. lusa atau bila-bila Palestin akan bebas, Will be always free. InsyaAllah. Yeah. Baiklah, sebelum saya bercerita tentang rentetan konflik yang berlaku di Palestin, saya akan berkongsi sebuah sedikit mengenai sejarah dan geografi Palestin. Betul Selalu tu. kita belajar sejarah dan geografi Malaysia saja. Hari ni mari kita belajar pula sikit-sikit tentang Palestin. Betul. Secara Malaysia, saya rasa semua orang rasanya dah khatam dah ni. Tapi secara Palestin mungkin ada di antara para pendengar sekalian yang masih kurang jelas. Okeylah, dijarib. Di mana terletaknya sebenarnya wilayah Palestin ni? Di mana terletaknya wilayah Palestin? Palestin terletak di wilayah yang dinamakan Bulan Sabit Subur. Bulan Sabit musuh. Bulan Subur, ya Allah. Musuh lah. Pula dah Subur. Subur. Sebuah kawasan yang berjiran dengan Syria, Lebanon, Jordan dan Mesir. Sebab tu kita dengar ada Mesir apabila dah tukar kerajaan, pintu masuk ke Palestin telah dibuka. Betul, Sebab Mesir Alhamdulillah. sebelah ya. Sebelah sebenarnya. Oleh kerana kawasan tersebut mempunyai tanah yang subur dan kedudukan geografinya yang penting sebagai penghubung komunikasi antara Afrika, Asia dan Eropah, Palestin sering ditakluk lebih kurang 30 kali dalam sejarah dia. Dah 30 kali kena takluk. Wow. Dan kita 30 tahu kali, sekarang ya? current ni sedang ditakluk oleh Israel. Israel. Zionis. Banyak sekali sebenarnya tu 30 kali Dan kalau kita lihat kawasan ini telah berubah wajah sebenarnya. Kawasan tersebut sebahagian besarnya telah diubah nama dari Palestin kepada Israel. Ya. Dan kalau tengok banyak peta dunia sekarang ada wujud negara Israel, padahal dahulu tak ada. Palestin sebenarnya. Dan penduduk Palestin pada asalnya pula terdiri daripada bangsa Kanaan. Kanaan yang merupakan kaum nomad, dan perkataan Palestin dicipta oleh orang Yunani yang maksud Filistina atau Filastin dalam bahasa Arab. Ya, tepat sekali. Tapi pada tahun 1948 United Nation atau lebih dikenali dalam bahasa Melayu sebagai PBB. PBB. Kita dah sebut PBB dalam apa berita tu kita tak tahu apa PBB dia punya kadang-kadang. PBB telah mengisytiharkan sebahagian besar tanah Palestin akan diberikan kepada kaum Yahudi. Tu yang pelik tu. Kenapalah PBB ni dia bagi tanah Palestin kepada kaum Yahudi? Padahal bukan milik mereka pun. Betul, bukan milik dia orang pun Sebelum suka tengok hati pandai mereka kan. Sebelum kita masuk ke konflik yang lebih mendalam tentang Palestin, apa kita dengarkan dulu sebuah lagu. Dan sebentar lagi kita akan sambung balik konflik yang berlaku di sana. Betul tu. Rada bukan sekadar Rado biasa. Rado Kita biasa. dengarkan Damai Yang Hilang. Damai yang hilang daripada Nausihat. Tercalar pelangi dihiris gerimis, senja pun merangkak menutup mentari, terbias warnanya ke wajah. Lagu kedamaian tiada kedengaran, bumi yang mereka disirami darah, kemelut melanda tiada kesudahan.
Bentar tadi kami dah pun mengulas sejarah dan geografi Palestin. So sekarang ni kan kami nak cerita pula tentang konflik yang berlaku. Sebenarnya Jared kan, Ya. Yahudi ni kan memang dah lama mengidam penduduk Palestin. Sejak zaman Turki Uthmaniyah lagi. Oh, mengandung lah. Dia dah lama mengidam macam orang, ya. orang mengandung kan, kata orang lah. Mengandung dia. Okey. Macam-macam lah usaha dia orang nak buat. Pakai rancangan mereka untuk merupakan negara mereka sendiri. Ya, benar-benar. Dan kaum Yahudi tahu bahawa mereka disumpah oleh kitab yang diturunkan kepada mereka sendiri Betul. yang mereka tidak boleh ada sebuah negara. Tapi So, dia mereka orang still nak lagi. Still nak juga. Mereka keras kepala. Keras Kitab kepala. mereka sendiri mengatakan tak boleh dan mereka still nak juga, kata nak juga, nak. Ayayay. Pelik. Akibat daripada tekanan semasa Perang Dunia Kedua, kaum Yahudi bertekad untuk berpecah. Maksudnya nampak kan, kaum Yahudi yang awal-awalnya duduk satu tempat, lepas daripada Perang Dunia Kedua yang banyak orang dibunuh dan sebagainya oleh Hitler dan sebagainya. Tu kan, Holocaust itu dia pun berpecah. Dia pun dah plan lah. Pecah. Dan selepas tamatnya perang, mereka berpindah beramai-ramai ke Palestin. Betul. Dan pada asalnya mereka membeli tanah di Palestin untuk tempat perlindungan lah. Oh, dia beli untuk berlindung saja. Betul. Tapi kan, namun akhirnya mereka merampas sedikit demi sedikit sehingga sebahagian besar Palestin ini ditaluki kaum Yahudi. Tengok betapa liciknya diorang ni kan. Licik dan pedas. Betul, licik dan pedas. Jahat tu kan. Penaklukan mereka bukanlah secara magik atau kehebatan pawang atau tok bumuh Yahudi itu menyumpah orang Palestin supaya memberi tanah. Bukan sama sekali Kan, tapi Bukan mereka sama dapat sekali. menguasai tanah-tanah tersebut melalui British sebenarnya yang telah pun menawan Palestin, Syria dan Jordan selepas kejatuhan Empire Turki Uthmaniyah. Betul. Dan tahu tak Jared kan, ketika zaman Empire Eropah menguasai negara Islam, kaum Yahudi mengugut kuasa-kuasa besar Eropah ni kan untuk memberikan mereka sebuah negara. Dan dalam pemerintahan British, Lebanon, Syria dan Jordan telah diberikan kemerdekaan. Namun, hak Palestin dinafikan. Ya Allah, Tak adil tak adil betul. Rakyat Palestin yang bangkit menubuhkan gerakan Fatah bagi menghalang negara mereka dirampas kaum Yahudi tu. Sebab itulah kita ada dengar pasal Fatah dan Hamas di sana. Betul, Fatah dan Hamas. Ya, exactement. Dan ketika itu gerakan Fatah diketuai oleh Yasser Arafat berjuang secara gerila. Macam komunis kat Apa negara tu kita gerila lah. sebenarnya? Gerila. Dia macam dia dia- surprise tau. Dia attack secara surprise. Dia duduk kat hutan serang Secara tersembunyi lah. Ya. Serang secara macam nak surprise lah, I would say lah. And then Lepas tu yang Yasser Arafat tu dia berjuang secara gerila melalui negara-negara jiran Palestin yang telah memperoleh kemerdekaan. Maksudnya dia masuk sana untuk attack sikit-sikit lah. Lepas tu usaha dia tu memburukkan lagi keadaan di mana lebih ramai penduduk Palestin dibunuh Israel kerana gerakan Fatah berlindung di sebalik kampung-kampung yang terletak di sepadan Palestin. Gerakan Fatah ketika itu dianggap hero dan penyelamat rakyat Palestin kerana mereka berjuang untuk kebebasan negara Palestin. Oh, hero Dianggap hero lah sebab dia berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan Palestin tu. Betul. Dan malangnya kan, adil dia. radikal anti-Israel ni kan yang cuba membunuh duta Israel ke London menyebabkan sejarah pembunuhan beramai-ramai paling buruk pernah berlaku di dunia. Paling buruk Paling buruk. Kalah Holocaust semua. Peristiwa yang dikenali sebagai Shabra dan Shatila menyaksikan pembunuhan orang ramai secara terbuka pada 14 September 1982. 82. Dilancarkan oleh Israel. Memang saya tak tumpah seperti peristiwa Holocaust lah yang kita tahu lah. Boleh kata macam peristiwa Holocaust lah. Lebih teruk sebenarnya. Kita paling buruk kan. Paling buruk. Kita sering diwar-warkan oleh Holocaust mengatakan pembunuhan beramai-ramai paling teruk di dunia ni. Tapi tak sebut langsung tentang peristiwa Shabra dan Shatila ni. Itu peliknya. Itu strategi dan propaganda Siapa pun tak tahu. Betul. Nak tanya kat anda yang luar sana, siapa yang tahu tentang peristiwa Shabra dan Shatila ni? Berapa sekerat sangat yang bani angkat tangan ya? Betul. Tak ada siapa yang tahu lah. Holocaust dia macam tahu semua. Ya. Kena ambil tahu, kita kena ambil tahu. Betul, kita tahu semua. Lagi ni pasal Islam kan. Ya. Betul tak? Betul sekali. Dan
Okay lah, kita behat lagi lah. Kita dengarkan satu lagi lagu. Betul tak Arif? Kita dengarkan lagu apa? Cik lah, walau bagaimana perit pun sejarah Palestin ini, we will not go down. We will not go down? Ya, dah sebut pun tajuk lagu dah. Jadi kita dengarkan Radar, bukan sekadar radio biasa. radio biasa. We will not go down. Never. A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night after night, while the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right. But their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. But through the tears and the blood and the pain, you could still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in the night without a fight. We will not go down in Gaza tonight. Okay, para pendengar sekalian, kita back to the story lah. Akhirnya, para pendengar sekalian, pada tahun 1993, rakyat Palestin mempunyai hak mereka sebagai penduduk asal dan hidup di bawah perlembagaan mereka sendiri melalui perjanjian yang ditandatangani ini antara pemimpin Fatah Yasser Arafat dan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon. Yang dinamakan Perjanjian Oslo 1993. Ya, namun ada namun dia. Namun perjanjian ini bukanlah penanda berakhirnya serangan Israel terhadap Palestin. Baru-baru ini kita dikejutkan lagi dengan serangan Israel terhadap Palestin dan tindakan mereka dikecam satu dunia. Dan hari ini kita dapat menyaksikan Palestin diberikan hak untuk menganggotai PBB, untuk menyuarakan hak mereka kepada dunia. Dah puas lah kami cerita tentang Palestin. Dah puas lah, banyak benda. Banyak lagi benda sebenarnya. Tapi tak boleh nak cerita banyak-banyak kan malam ni kan. Jadi kita beralih pula kepada cerita pasal Syria. Ya. Okey. Saya nak ingatkan para pendengar sekalian, walaupun sekarang ni fokus kita lebih tertumpu pada penderitaan yang dialami oleh saudara kita kat Palestin, tapi janganlah sekali
Kemudian kita lupa nasib saudara kita kat Syria. Sebab sekarang ni kat Malaysia pun kita dah nampak banyak badan-badan di Malaysia Betul. yang membuat nama apa program tu, program Solidarity ke Gaza ke tak salah saya. Sampaikan ada seorang kawan saya yang sama scholarship dengan saya yang dah sampai dah pun ke sana. Bestnya. Saya pun berimpi nak pergi tu lah, pergi Gaza. Nak pergi Gaza. Kita kat sini susah nak pergi sana. Mereka yang di Malaysia dah sampai pun kat sana. Ya. Rezeki mereka Dan so back to the story So jangan lupa kita kat Syria. Jangan sebab Palestin tu berita baru, masih hot lagi berita yang dah lama tak keluar berita kita lupakan So Syria dengan Palestin sama je Kita ni kena ingat Syria juga, betul tak? Kita tak kata dia tak hangat. Sebenarnya banyak benda berlaku di belakang sana, tapi tak seteruk di Palestin ni lah. Betul lah, teruk. Tapi teruk juga. Teruk. Nanti tengok nanti apa pergi kita tengok lagi kita tengok teruknya. Betul. Walhal mereka rakyat Syria masih lagi berjuang jiwa dan raga melalui penderitaan demi penderitaan untuk membebaskan jiwa dan raga mereka dari cengkaman kekejaman rejim Assad. Assad siapa Assad ni? Saya rasa dan saya yakin ramai antara pendengar sekalian yang masih ingat lagi akan kisah Syria kan. Sebab dulu kat Facebook pun ada pernah satu masa dia tengah hot. Sampai semua orang kata kita perlu bebaskan Syria dan sebagainya. Everywhere Syria. Okay. Dan yelah, dalam kita sibuk dalam kita punya kehidupan seharian ni memanglah susah nak mengadipkan diri dengan berita-berita macam ni Tapi janganlah jadikan benda ni alasan. Apa-apa pun malam ni kita akan cuba menceritakan sedikit mengenai apa yang sebenarnya berlaku kat Syria semenjak bermulanya revolusi Syria. Revolusi Syria ini satu peristiwa Betul. Sebelum tu kita nak muhasabah diri kita dulu Atau kata lain kita tilik dulu diri kita dulu sambil mendengar satu lagu. Lagu bertajuk Keisafan Diri daripada Fursan. Dengarkan Rada Bekas Kadah, Rada Biasa. Kita isafkan diri. Di saat yang sepi ini ku duduk seorang diri memohon keampunan dari Ilahi. Lautan bergelombang siang malam pagi juga petang mengharapkan ketenangan dari Tuhan yang Esa. Betapa rimbunnya dosaku, semua terlakar di lembah usiaku. Salah dan silap di masa yang lalu, kini ku sesali. Ku tidak layak ke syurgamu, namun tak sanggup ke nerakamu. Ku tunduk sujud merendah diri kembali padamu.
9.39 malam. Anda masih lagi bersama kami, Radar Bukan Sekadar Radio Biasa. Ya, tadi kita telah bercakap sedikit tentang Syria. Betul, Syria. Ni mai kita nak sambung balik pasal Syria. Syria, nak cerita ni. Syria telah mendapat kemerdekaan dari kerajaan Perancis. Keadaan kerajaan Perancis, France tu sendiri. Pada tahun 1945. Dan semenjak dari itu, negara ini telah diperintah oleh anak bangsa Syria sendiri, termasuklah Hafiz al-Assad yang telah memerintah selama 32 tahun dan diikuti oleh anaknya iaitu Bashar al-Assad yang sekarang ni yang telah memerintah selama 11 tahun. 32 dengan 11. Masing-masing anak beranak kan. Lama betul memang lama. Dengannya macam indah kan, bila negara diperintah atau ditadbir oleh anak bangsa sendiri. Betul. Tapi dengar macam best lah. Tapi namun hakikatnya tidaklah seindah itu. Keluarga Al-Assad merupakan dari golongan fahaman Syiah dan menyimpan dendam terhadap golongan Islam Sunni. Dan Syria merupakan sebuah negara Islam yang sebahagian besarnya terdiri daripada golongan Islam yang berpegang pada aliran Sunni. Macam ramai rakyat yang berpegang pada aliran Sunni tapi diperintah oleh perintah barisan Syiah. Syiah. Memang betul susah kot. Susah lah. Patutlah Al-Assad telah menggunakan kekerasan terhadap sebahagian besar dari rakyatnya yang pegang pada ajaran Sunni sebenarnya. Tepat sekali. Dan tambahan pula, dia mendapat sokongan dari kumpulan atau kerajaan yang juga berkefahaman yang sama seperti Hezbollah dan Garda Republik dari Iran. Mereka tu semua tambah-tambah lagi Iran, kita tahu dia sebuah negara Syiah. Negara Syiah. Ya. Dan dikatakan kekejaman rejim Al-Assad terhadap rakyat dan juga saudara seagamanya sendiri adalah menyamai dengan kekejaman rejim Zionis terhadap rakyat Palestin. Malah ada yang mengatakan ianya lebih teruk. Lebih teruk. Ada yang kata lagi teruk lagi daripada apa yang sedang berlaku di Palestin ni. Kanak-kanak dan wanita daripada golongan aktivis dibunuh, diseksa, disiat kulit dan sebagainya. Ya Allah, hal ni lah sebenarnya yang membuatkan saya rasa kecewa dan sedih sekali. Hanya kerana beza fahaman mereka sanggup tekan, menyeksa, membunuh seagama sendiri seagama sendiri. Dan mereka yang sepatutnya saling tolong-menolong antara satu sama lain, memperkasakan negara dan bentuk negara Islam yang dihormati, malah mampu untuk menggerakkan perjuangan bebaskan Palestin. Bukan macam ni, namun perkara sebalik yang berlaku kan. Aduh, sedih sekali. Sedih betul. Samalah, memang sangat-sangat menyedihkan. Okey, sebelum kita teruskan lagi, mari kita berfreedom dulu. Bukan freedom. Bukan freedom de n'importe quoi ya. Kita dengarkan bukan sebarang freedom. Kita akan dengarkan sebuah lagu dari Mahizin bertajuk Freedom. Moga freedom diberikan kepada Palestin dan Syria. Radar Bukan Sekadar Radio Biasa. Kita berfreedom sebentar. Gathered here with my family, my neighbors and my friends, standing firm together against oppression, holding hands. It doesn't matter where you're from, or if you're young, old, woman or man. We're here for the same reason, we want to take back our land. Oh God, thank you for giving us the strength to hold on. And now we're here together, calling you for freedom, freedom. You know you can hear our call. We're calling for freedom, fighting for freedom. We know you won't let us fall.
top. Our dream is just to be free, just to be free. Now when we've taken our first step towards a life of complete freedom, we can see our dream getting closer and closer. We're almost there. Oh God, thank you for giving us the strength to hold on. And now we're here together, calling you for freedom, freedom. We know you can hear our call. Oh, we're calling for freedom, fighting for freedom. We know you won't let us fall. Oh, I can feel the pride in the air, and it makes me strong to see everyone standing together, holding hands in unity, shouting out loud, demanding their right for freedom. This is it, and we're not backing off. Oh God, we know you hear our call, and we're calling you for freedom, freedom. We know you can hear our call. Oh, we're calling for freedom, fighting for freedom. We know you won't let us fall. Oh, we're calling for freedom, freedom. We know you can hear our call. Oh, we're calling for freedom, fighting for freedom. We know you won't let us fall. Oh, we know you're here with us. Tadi merupakan lagu daripada Mahiz yang bertajuk Freedom. Ya. Okey, jadi bagaimana sebenarnya revolusi Syria ini sebenarnya, Saudara Arif? Ya, sebenarnya sejarah permulaannya adalah sangat menarik sekali. Di mana secara prinsipnya telah dimulakan oleh golongan kanak-kanak. Macam mana? Kanak-kanak? Kanak-kanak, betul, kanak-kanak. Macam mana tu? Begini sebenarnya. Semasa berlakunya Arab Spring, Arab Spring, nak sebut guna accent English kan. Arab Spring pada tahun Arab Spring? Arab Spring. Ya. Okay. Pada tahun 2011 di negara-negara Arab, Syria juga telah mendapat tempias dari gerakan ini. Rakyat Syria yang setelah kian lama hidup di bawah penindasan kejam si Bashar telah mendapat suntikan semangat baru untuk bangkit memperjuangkan hak mereka. Dan satu kumpulan kanak-kanak seramai 28 orang yang berusia dari lingkungan 13 tahun. 13 tahun je ni. 13 tahun dah bersemangat. Telah menconteng di dinding sekolah mereka dengan menulis rakyat mahu jatuhkan kerajaan. Rakyat mahu jatuhkan kerajaan. Ya, rakyat mahu jatuhkan kerajaan. Ni bukan sekadar conteng-conteng vandalism Ini adalah contengan keberanian kanak-kanak tersebut. Amat mengagumkan, bukan? Bagaimana kanak-kanak ni di awal belasan tahun sedar akan masalah politik yang berlaku di negara mereka sendiri, dan dengan beraninya mencabar kerajaan mereka sendiri. Betul tu, sangat berani sekali kan. Dan rejim Al-Assad ni kan, yang telah menyaksikan bagaimana laungan kata seperti itu telah berjaya memarakkan api perjuangan di negara-negara jiran, mula rasa tak selesa dan mengambil tindakan terhadap orang tersebut. Seperti yang dicakap tadi kan, Al-Assad dan kuncu-kuncunya adalah seumpama macam mana? Manusia berhati binatang Bukan berhati binatang berhati syaitan. Betul, berhati syaitan. Bertopikkan manusia je, tapi dalam tu astagfirullahalazim, memberi hukuman yang tidak terima akal pada kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak tersebut telah diseksa dengan cara mencabut kuku, dicabut kuku dan tangan mereka. Dicabut kuku kaki dengan kuku tangan dia apa? Betul. Cabut habis semua kuku Ya Allah, boleh bayang tak? Betul, ni kalau macam saya dah ada cagu ni pun dah rasa sakit betul lah. Kalau tak salah saya, apa yang saya dapat tahu,
kuku daripada dicabut bulu, semua bulu pula dah. Kuku jari, kaki dan tangan dia dan diletakkan di dalam lokap. Sampai mak bapak dia datang nak recuperate, nak minta balik anak dia pun dia tak bagi. Dan dibiarkan kanak-kanak semua tu sampai mati. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Okeylah, rasanya para pendengar semua nak tahu lagi apa contoh-contoh lain kejaman rejim Al-Assad ni kan. Jom Dijarib, kita beri sikit contoh lain lah. Tapi seperti biasa kita beri rehat dulu lah dengan dengarkan satu lagu bertajuk Berjalan Tanpa Henti daripada Devotees. Kita dengarkan Rada Bukan Sekadar, Rado Biasa. Kita dengarkan. Bagaikan jauh jalan yang ku tempuh, langkah demi langkah akan ku gagal. Hari demi hari berjalan tanpa henti, yakin ku ada sinar yang menanti. Bila dah bertemu arah, yakin penuh pasrah, padanya yang kuasa di kau berserah. Jika kau rebah, jika kau kalah, bersaksilah rahmatnya akan terserlah. Segala kepahitan, segala keperitan, terima bagai penghapus dosa. Malang yang menimpa, duka yang melara, mungkin di baliknya ada bahagia. Jangan-jangan berputus asa dari rahmatnya yang Maha Esa. Jangan-jangan kita lupa ujian lumrahnya dunia. La 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 padanya yang kuasa di kau berserah. Jika kau rebah, jika kau kalah, bersaksilah rahmatnya akan terserlah. Segala kepahitan, segala keperitan, terima bagai penghapus dosa. Malang yang menimpa, duka yang melara, mungkin di baliknya ada bahagia. Jangan-jangan berputus asa dari rahmatnya yang Maha Esa. Jangan-jangan
9.54 malam, anda masih lagi bersama kami di siaran langsung Radar. Bukan sekadar radio biasa. Ya, okey, sekarang kami sudah diberitahu tadi. Kami sudah diberitahu lah. Kami ingin memberitahu. Kami telah beritahu yang kami akan berkongsi dengan para pendengar sekalian antara kekejaman rejim Al-Assad yang telah berlaku terhadap rakyatnya sendiri. So kita akan sebutlah satu persatu. Betul. Okey, yang pertamanya, dalam masa 42 hari sejak bermulanya revolusi, diberitakan seramai 4,000 rakyat Syria telah terbunuh. 4,000. Dalam 42 hari 4,000 dibunuh oleh kerajaannya sendiri. Yang kedua, seramai 39,000 rakyat cedera dan mereka dibiarkan begitu sahaja tanpa rawatan. Dan bukan itu saja. Yang ketiga, satu peristiwa di mana seramai 19 orang doktor di hospital dan 40 orang pesakit di hospital tersebut turut dibunuh oleh tentera Assad di wilayah Doma. Astaghfirullahalazim. Kat hospital pun dibunuh ya. Banyak. Dan juga kan, saudara 9,000 rakyat Syria juga telah ditahan oleh pasukan tentera Bashar Al-Assad. Dan 413 orang rakyat telah syahid dalam penjara. Dalam penjara mati ya. Wanita-wanita pula diculik dan dibawa ke tempat yang tidak diketahui. Mereka telah dirogol di hadapan abang, ayah, anak dan ahli keluarga mereka sendiri. Depan macam live. Astaghfirullahaladzim. Sebelum dirogol, mereka telah digari terlebih dahulu. Masya Allah. Dan DJ Azizi, saya juga ada dengar yang ketujuh. Yang ketujuh, seorang wanita bernama Zainab Al-Husni dari Hims di Madinah. Di Madinah. Dari Hims di Madinah ya. Telah ditangkap dan mahu diperkosa oleh tentera Assad. Akan tetapi beliau bertindak melawan tentera tersebut. Akibatnya beliau dibunuh dan dipotong 4 kerat. Masya Allah. Anggota badan yang dikerat tu dimasukkan ke dalam plastik lalu dicampakkan ke hadapan keluarga dia sendiri. Depan keluarga dia. Masya Allah. Nampak betapa kejamnya kerajaan Bashar Assad ni. Sangat kejam. Lepas tu yang ke-8, mengucapkan takbir merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh tentera zalim ini, apatah lagi bagi Assad tu sendiri. Dan yang ke-9, yang ni kami tutup sikit lah sebab banyak lagi benda sebenarnya. Kami bagi fatai-fatai lah. Ucapan syahadah juga ditukar kepada nama Bashar Al-Assad laknatullah. Uish, ni memang dah out of limit lah. Boleh katakan Al-Bashar ni memang dah sesat Bukan boleh kata memang sesat lah pun. Dah sesat dah, memang betul sesat lah. Dan waktu ada katakan kan, Bashar Assad dia juga daripada kelompok Syiah yang terkeluar dari Islam. Dan dia mengharuskan untuk membunuh golongan daripada Muslim Sunni. Ya Allah. Dan 84% daripada posisi kepimpinan rejim Bashar Assad ni dipelopori oleh kaum keluarganya sendiri. 84% kaum keluarga dia sendiri. Langsung tiada posisi bagi golongan Sunnah wal Jamaah. Tak ada langsung. Betul. Kalau kita lihat betul lah. Kalau kita lihat dengan betul-betul teliti, kezaliman terhadap wanita dan kanak-kanak terlalu dahsyat. Memang lebih Israel lah lagi melampau daripada Israel. Betul. Dia kata macam tu lah kan. Betul. Jadi macam itulah gambaran kekejaman rejim Al-Assad ini. Kita yang mendengar ni pun dah rasa teruk betapa zalimnya mereka. Kita boleh bayang tak macam mana mereka yang di sana yang experiencing benda tu. Yang rasa sendiri benda tu jadi kat mereka sendiri. Betapa merana dia, yang betapa deritanya hidup rakyat Syria. Namun kita tak pernah tahu rasanya seperti mana yang dilalui oleh mereka di sana saban hari. Dan setiap ketika tu dijari ketika, setiap saat. Dan kita ingat kes Syria ni macam kes Palestin juga. Kita ada tanggungjawab yang besar untuk dilaksanakan. Sesuatu yang kita mesti laksanakan untuk meringankan penderitaan mereka. Kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, maksudnya, barang sesiapa yang tidak mengambil tahu hal orang Islam yang lain, maka mereka bukanlah daripada kalangan kami. Jadi bagaimana caranya dijara? Kita cuba kongsi sikit dengan para pendengar sekalian. Macam mana kita nak buat ni? Dengan doa. Doa. Doa itu senjata orang Islam, orang Muslim.
Jangan ingat doa kita ni tak ada apa-apa kesan ya. Never underestimate the power of doa. Never underestimate. Jadi janganlah lupa untuk selitkan di setiap akhir solat anda itu doa untuk kesejahteraan mereka. Walaupun nampak kecil, tapi apa yang ada dalam hati kita tu penting. Betul, bukan susah pun sekejap tak sampai seminit. Tengah baca doa tu ingat, kena ingat ambil tahu pasal kita punya hal orang Islam yang lain. Betul tu. Sebab kalau kita tak ambil tahu, kita bukanlah dari kalangan orang Islam ni sendiri. Betul tu. Dan akhirnya dijadi kan, kepada apa ni kan, kita ni kan, doa ni kan mainkan peranan penting sebenarnya. Apa lagi yang kita boleh cakap sebenarnya pasal doa ni? Apa ni, apa punya peranan doa ni sebenarnya? Apa kita boleh buat daripada doa ni sebenarnya? Ya, kita selain doa lah, kita juga boleh memainkan peranan dengan kita sebarkan isu tentang Syria. Betul. Bagi menyedarkan saudara kita yang lain tentang kezaliman yang sedang bergelora di bumi Syria. Ya, kita mungkin ramai yang tahu pasal isu Syria ya. Jadi sekarang ni kita perlu berusaha supaya mereka beralih daripada kelompok yang tahu kepada kelompok yang berminat untuk mengambil tahu. Dan maksudnya ambil tahu lagi banyak lah. Betul, dan akhirnya dijadikan kepada kelompok yang bersemangat untuk menolong masyarakat Syria. Tak faham pula dengan adanya pelbagai jenis laman web kan, laman media sekarang ni lagi-lagi senang lah kalau nak sebarkan maklumat. Ya, betul. Jadi marilah kita gunakan media-media yang ada kat kita ni dengan tujuan yang baik. Sebab tujuan yang baik bukan nak cerita kita punya jalan hidup dan sebagainya. Baik kita ambil tahu tentang keadaan atau situasi umat Islam yang sedang teruk di luar sana. Sedang menderita. Okey, sekarang kita beralih kepada slot yang seterusnya. Kita basculate kepada slot yang seterusnya, iaitu Trivia Radar. Okey, trivia yang pertama pepatung makan 300 ekor nyamuk sehari secara rata. Ya, 300. Random gila. Ui, pepatung makan 300 ekor nyamuk sehari. Sangka kecil dia tapi macam banyak 300. Kalau tak ada nyamuk macam mana tu? Entah ada puasa kot. Ya, dia puasa hari tu. Okey, kita beralih kepada trivia yang kedua. Anda kenal ikan tuna? Sebenarnya ikan tuna tidak pernah berhenti bergerak. Tak pernah. Dia lahir-lahir dia gerak je kerja dia. Gerak kerja dia. Dia tidur pun dia gerak. Tak tahulah tidur ke tak kan. Tapi dia tak pernah berhenti bergerak ikan tuna. Macam bermimpi sambil berjalan lah sebenarnya. Ya. Okey, trivia yang ketiga. Mungkin ada dekat sini sekiranya manusia ingin menaiki kereta ke matahari ia akan mengambil masa selama 176 tahun untuk sampai ke sana dengan kelajuan 96.5 km per jam. Setiap hari. Setiap hari ya. Kalau kita naik up sikit 100 km per jam, 100 tahun tu. Ya. 100 tahun setiap hari ya. Tak payah nak berhenti. Kalau berhenti makin lambat. Minyak kat mana? Tak tahu mana ada stesen kan kat atas sana. Tu lah, ada mana ada stesen. 176 tahun ni lama tu. Okey, itu dia 3 trivia yang telah kami berikan kepada anda. Walaupun tak tahulah benefit kepada anda, tapi at least tahu juga fakta-fakta menarik kan tentang keajaiban kejadian Allah SWT itu sendiri. Ciptaan Allah. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelum kami mengakhiri siaran pada malam ini, kami ingin menyajikan kepada anda berita-berita berkenaan Palestin dan Syria. Ya, benar. Segmen berita Radar. Kita ada segmen berita radar yang baru. Start kalau kita ni dalam sibuk-sibuk belajar pun, kita kenalah ambil tahu kan pasal apa yang berlaku di dunia sebagai pengetahuan am. Orang kata pengetahuan am ya. Okey, kita beralih. Radar bukan sekadar radar biasa. Radar biasa. Ketua Parlimen Indonesia tiba di Gaza. Ketua Parlimen Indonesia Ali Marzuki tiba hari ini di semenanjung Gaza melalui sepadan Rafah. Beliau mengetuai lawatan ini untuk meninjau kerosakan yang dilakukan rejim Israel dalam serangan baru-baru ini. Lawatan beliau disambut oleh penolong Ketua Parlimen Palestin Dr. Ahmad Bahar.
Pada sidang akhbar tempatan, Marzuki menyatakan sokongan dan simpati rakyat Indonesia terhadap rakyat Palestin yang ditindas serta mengutuk tindakan serangan daripada Israel. Dr. Ahmad Bahar berterima kasih atas sokongan yang diberikan dan berharap lebih banyak negara lagi lebih perhatian akan kesetaraan rakyat Palestin. Berita seterusnya. Lagi masjid diroboh. Masjid Al-Mifkara yang terletak di perkampungan Yatta, Hebron telah dirobohkan oleh tentera Israel dengan alasan masjid berkenaan tidak berdaftar di dalam negara Israel. Saksi mengatakan, tentera Israel turut mencabut pokok zaitun yang ditanam di sekeliling masjid ini atas alasan ia kawasan pertikaian. Alright, berita seterusnya. Berita seterusnya, kapal perang disyaki. Beberapa sumber tempatan melaporkan kelibat 2 buah kapal perang Rusia tiba di perairan utara Syria dan seterusnya berlabuh di pelabuhan Tartus, Syria. Kapal berkenaan mendakwa mereka hanya singgah untuk mengisi minyak di pangkalan tentera Rusia di Syria. Namun, masyarakat tempatan mengesyaki kapal tersebut membawa bekalan bantuan persenjataan kepada rejim Pasha. Kita beralih kepada berita sukan. Berita sukan, Didier Drogba prihatin. Sekumpulan bintang bola sepak dunia menuntut agar hak Israel sebagai tuan rumah kejohanan Eropah bawah 21 tahun yang akan dilangsungkan pada tahun hadapan dibatalkan. Lebih 60 pemain telah menandatangani tuntutan berkenaan termasuk Didier Drogba, Eden Hazard dan Papis Cisse menghantar surat berkenaan kepada Liga Perdana Inggeris dan La Liga. Hal ini juga berikutan dua pemain dari kelab Al-Amari telah ditahan di Israel sejak Februari lalu. Okey, itu dia segmen berita radar ya. Berita radar. Siapalah pembaca berita dua orang tadi? Hey, siapa bukan main dia. Semangat Semangat betul. Okeylah, masa sangat mencuri kita sebenarnya. Memang dah tiba masa kami mengundur diri. Kita undur diri sikit ya. Terima kasihlah kepada para pendengar sekalian kerana sudi menemani kami selama 1 jam lebih sikit sebenarnya. Hampir hingga ke akhir siaran. Okey. Kami akan akhirikan dengan sebuah lagu bertajuk Bebas Palestin. Ya, walaupun lagu ni kita dah main-mainkan banyak kali, tapi lagu ni sangat penting untuk kita menaikkan semangat kita untuk membebaskan negara Palestin. Palestin dan Syria sebenarnya. Ya. Sambunglah nanti kalau dengar lagu tu, kalau rasa nak tambah Syria, ganti Palestin dengan Syria ya. Bebas Syria boleh nyanyi lah. Jared mana ya. Okey, semoga apa yang baik kita jadikan sebagai teladan, yang buruk kita jadikan sebagai sempadan. Selamat malam dan berjumpa pada siaran akan datang dalam Radar. Bukan sekadar Radio biasa. Radio biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Bebas Palestin, bebas Syria. Kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran. Korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga. Berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para pejuang, marilah ke hadapan. Kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran. Korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga. Berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para pencinta keadilan, jangan gentar berjuang
kezaliman yang bermaharajalela, kita gempur hingga ke hujungnya. Ayo bersatu demi Palestin, bersama kita berjuang untuk Palestin. Tak kira walau diancam senjata, kerana Allah kita marah. Berjuang marahlah ke hadapan, gerakkanlah tenagamu dan juga fikiran, korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para pecinta keadilan, jangan gentar berjuang bersama. Kezaliman yang